Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua geng-geng kaki kereta kat luar sana. So, macam mana korang punya MCO? Okey? Harap-harap semuanya okey lah kan? Alright, so kali ni setelah 58 isu kaki kereta, so mungkin this is the best time lah orang cakap kan, untuk kita recap balik apa yang kita orang pernah keluarkan daripada majalah, dan mungkin ada yang korang dah lupa ataupun korang nak tahu ada ke kereta ni dekat kaki kereta kan? Pernah review ke kereta ni? So hari ni aku akan keluarkan 5 JDM car yang terbaik yang pernah jadi front cover untuk majalah kaki kereta. So kalau korang nak tahu kereta apa, jom. Okey, untuk kereta yang pertama ni kita start dengan kereta yang kecil-kecil dululah. Okey, kereta ni pernah menjadi front cover untuk isu 55. Kalau korang ingat, kereta dia colour kuning, dia punya title dia Slam Dunk. Okey. So kereta apa? Honda S660. Okey, bila kita bercakap pasal Honda S660 ni, Honda ni dia tak ada buat dekat kilang dia dekat Melaka tu lah. Yang ni memang kena import direct daripada Japan. CBU Japan. So kereta ni boleh dikatakan sebagai agak rare lah kalau dekat Malaysia ni. Seingat aku pernah nampak pun ada 2 biji je. Satu colour kuning yang ni dengan satu colour putih dekat Kelang. Dari segi luaran Honda S660 yang dalam majalah kaki kereta ni, dia punya body part dia rojak sikit. Yang mana body part depan dia pakai Fils. Lepas tu bumper belakang dia pakai Moza Sport, dengan dia punya side skirt dia pakai Mugen. Okey, lepas tu pula dia punya fender, kalau korang perasan ada garnish carbon sikit. Ni carbon ori bukan carbon stiker ataupun carbon balut kain And then dia ada GT Wing. Okey, GT Wing ni pun daripada Fils. So memang kalau dah minat dengan satu brand ni, korang tengok nanti dia melarut dah sampai dekat dalam, sampai dekat enjin. Jom kita tengok dia punya dalam pula. Alright, bila kita bercakap pasal JDM, benda yang first kali yang selalulah common diorang pakai ialah DEFI assist meter. Kalau korang tak percaya, nanti korang tengok video ni sampai habis. Semua kereta ada pakai DEFI, kecuali ada segi kereta. Kalau korang nak tahu kereta apa, tunggulah sampai habis. Okey, untuk kereta S660 ni, macam aku cakap tadi lah, dia ada DEFI A1 assist meter. Lepas tu dia ada stiker punya meter holder, and then macam aku cakap, dia ada Fils yang lain, iaitu dekat gear knob. Gear knob dia pakai gear knob Fils. Okey, sekarang aku nak tunjukkan kat korang enjin S660 ni. Okey, enjin dia memang dah sedia ada turbo lah, which is bagi aku laju lah turbo kan. Okey, lepas tu pula bila dah turbo, mestilah nak ada barang-barang yang performance kan. So owner ni dia tanpa segan silu, dia pergi ambil semua barang Fils yang ada yang berkaitan dengan S660 ni, dia campak masuk dekat dalam enjin bay S660 ni. So korang boleh nampak lah, almost everything dekat dalam enjin bay dia ni adalah barang-barang Fils. Alright, untuk kereta yang kedua. Okey, kereta ni kereta klasik. Tapi memang kereta ni dah fenomena lah lepas keluar satu anime berkenaan kereta ni. AE86 Hachiroku tu initial D? Kan. Ni cerita daripada Wangan Midnight, iaitu Datsun Fairlady 240Z. Untuk kereta Fairlady yang kita orang feature sekali ni, actually dia bukannya datang asal 240Z. Actually dia daripada Datsun Fairlady 280ZX yang di-convert ataupun di-restore menjadi 240Z. Okay, so kalau korang tengok daripada luaran dia, memang owner melakukan satu usaha yang terbaik lah dalam merestorasi kereta lama ni. Tapi dalam masa yang sama, dia still nak ada a bit modern twist lah dekat dalam dia punya modification ni. Dia buat replika fender Rocket Bunny. Okey, bila kereta dah lebar dengan fender arch ala-ala Rocket Bunny ni, takkanlah kita nak pakai rim yang terkelup masuk ke dalam kan. So owner telah menggunakan rim Workmeister 18. Dia buat bagi cun-cun je dia punya stance. So bila kita tengok pun memang nice. Thumbs up kepada owner.
Okey, sekarang kita tengok pula dia punya interior. So kalau korang perasan, dia punya interior ni sangatlah minimalistic. Simple je, kemas je. Tapi owner still ada juga membuat penambahbaikan dekat bahagian interior ni lah. So owner balut balik seat, buat balik dashboard, door trim semua bagi nampak kemas. Okey, bila korang tengok dekat bahagian engine bay ni, engine bay dia ni dah bukan engine asal lah, dah bukan engine L28E. Which mean owner dah mungkin angkut engine tu, dia pergi jual timbang kilo, lepas tu duit daripada jual timbang kilo tu dia pergi sumbat RB20 DET ni. Alright, bila engine dah power, gearbox mestilah kena yang manual kan, barulah orang kata real man use 3 pedal. Lepas tu pula dia punya ECU dikontrol oleh eManage Ultimate daripada G-Ready. So korang tengok macam mana kereta ni, ngam. Alright, bila kita bercakap pasal JDM kan, ada satu kereta ni yang mestilah kena ada. Kalau dia tak ada, potong kepala lah. Bukan JDM punya segmen lah cerita dia kan. Okey, untuk kereta Mazda RX-7 FD3S ni, dia dikeluarkan pada isu yang ke-49, yang mana title dia ialah Speedy Gonzales. Nampak macam Mexican punya feel sikit kan. Tapi dia bukan Mexican pun. Dia memang 100% purely JDM. Okey, kita start dulu dengan luaran kereta Mazda RX-7 ni. So kalau korang tengok, body kit dia memang agresif lah. Body kit ni dibuat daripada RE Amamiya Japan, which mean memang diorang ni specialist untuk kereta Mazda lah. And then korang boleh tengok lah dia punya part-part dia, daripada front bumper, bonnet, cover lampu, side skirt, bumper belakang, GT wing pun carbon fiber. Memang pure JDM nya. Bahagian dalaman FD3S ni, owner just make it simple, make it nice and clean. Alright, daripada luar pergi ke dalam, dalam pergi ke enjin. Korang tengok enjin, bila buka je bonnet, nah dia bagi enjin 13B dengan siput besar AR60. Okey, untuk Nissan GT-R 35 ni, dia pernah jadi cover untuk majalah kaki kereta pada isu yang ke-45 dengan tajuk GT700R. Kalau kita tengok pada luaran GT-R 35 ni lah, dia agak biasa lah. Tak adalah body kit yang melampau-lampau macam Best Opera ke Liberty Walk ke. Dia keep it simple, keep it nice, supaya dia punya power dia tu seiring dengan dia punya kosmetik dia lah. Tapi owner tak adalah sampai biarkan terus luaran dia standard kan. Still lah, bonnet dia pergi tukar bonnet carbon fiber top secret. Lip dia pakai lip baris. Dengan GT Wing dia guna Kansai Japan. Rim dia gunakan Volt Racing G12 size 20, which is semua barang ni original Japan. So kalau korang tengok, dia punya interior dia memang standard stock, kilang daripada Jepun. Macam mana daripada Jepun datang, macam tu lah kereta dia. Dia langsung tak ada usia apa-apa, langsung tak ada nak letak 6 beradik, 7 beradik ke, abang akak, atuk, pakcik dekat dashboard tu kan. Kosong, clean. Alright guys, so sekarang kita bercerita pula pasal enjin R35 ni. Kita buka je bonnet top secret R35 ni, kita akan nampaklah bentangan enjin VQ38 DE-TT. TT ni apa? Twin Turbo. Dah nama pun Twin Turbo, mestilah laju kan. Tapi owner kata tak cukup laju lagi, dia pergi upgrade kepada Nismo Hybrid Turbine Kit. Owner juga tambahlah beberapa lagi produk HKS macam wastegate, piping dengan blow off. Okay, selain tu juga owner upgrade dia punya transmission kepada Corp Tuning. Lepas tu ECU semua untuk kereta ni ditala balik dengan Corp Tuning. Alright guys, so kita dah sampai ke kereta yang ke-5. Yang mana kereta ni, kalau aku cakap daripada awal tadi, kita mula pada yang kecil hinggalah yang ni yang paling besar. Okey, besar dia bukan sebarang besar, memang orang panggil dia dengan nama jolokan anak gajah. So kalau korang kenal nama anak gajah ni siapa, kereta dia ialah Toyota Velfire ANH20. Alright, bila kita bercakap pasal Velfire, orang akan skeptikal lah. Dia akan fikir pasal kereta ni kereta mahal, kereta orang kayangan, kereta hador, kereta kampung, kereta yang slow, tak laju. Jadi owner kepada Velfire kali ni, dia jenis bukan orang yang macam tu. Dia nak kereta ni memang
mengikut jiwa dia, mengikut jiwa kelajuan. Dia nak juga dia punya kereta ni yang besar gedabak ni, nak juga laju saing-saing dengan King Highway Malaysia, Pro 2 MyV kan. Kalau Velfire ni dia memang terkenal dengan body kit yang daripada yang biasa-biasa sampailah yang ekstrim macam rupa macam Transformers kan. Tapi owner dia just nak nampak sporty, elegan, tak nak tinggal. Dia ambil lah yang GS punya version. Nampak nice, nampak kemas. Tapi dalam masa yang sama juga owner ada meletakkan sedikit elemen motorsport lah dekat dia punya body part. Macam contoh dia menggunakan bonnet depan daripada Caftech carbon. Lepas tu fender carbon, side mirror carbon, spoiler carbon, semua barang dia carbon lah. Rim TE ni, kalau korang nak tahu, kat Malaysia ni rasanya ada satu je. Kenapa ada satu? Sebabnya dia custom made daripada Jepun, brother. Memang tak ada jual lah dekat kedai ready made ke apa. Memang dia call, dia kata aku nak size ni, aku nak spek ni, khas untuk kereta aku. Jepun buat. Okay, dah settle tengok luaran, kita tengok dalaman dia pula. Dalaman dia very simple, very minimalist lah. Owner jenis tak nak serabut-serabut kan. So dia hanya ada tambahan sikit DeFi meter assist. DeFi lagi. Lepas tu owner juga ada tambahan aftermarket produk lain seperti Seeker throttle controller dengan Seeker scramble boost button. So kalau korang ada nampak kereta ni, janganlah try cucuk. Sekali dia tekan button tu, bye bye. So kalau korang tengok dia punya enjin, dia masih mengekalkan enjin standard lah. Tapi korang akan nampak ada satu makhluk asing dekat bahagian enjin bay dia tu. Kalau orang yang tak biasa, dia orang akan cakap, ini pakai turbo ni. Bukan bang, tu bukan turbo bang. Tu nama dia supercharged daripada brand Roadtrack. Nampak dia macam turbo tapi bukan turbo. Okey, lepas tu pula bahagian internal engine dia dah modified sikit lah. Dia dah tukar dengan piston daripada CP. Sebelum masukkan piston tu dia dah buat port and polish stage 2 lah, bagi dia lebih power kan. Lepas tu pula untuk supercharged ni tadi dia ada dipadankan dengan turbo smart blow off valve dengan Blitz punya intercooler. Blitz punya intercooler ni kalau korang nak tahu selalu kereta-kereta supercar je pakai. Ini dah kira super ni, super van. So untuk sistem exhaust dia pula, owner dah pakai full sistem daripada super circuit daripada depan sampai ke belakang. Lepas tu dia punya end tip dia pakai Akrapovic lah. So nampak lah dia punya luaran dia memang nampak motorsport. Okay guys, itu saja untuk segmen kali ni, 5 kereta JDM pilihan kaki kereta. So, kalau korang nak baca artikel penuh pasal kereta ni tadi, boleh pergi ke www.kakikereta.com, pergi ke bahagian majalah dan cek e-magazine. Dan korang boleh baca e-magazine kaki kereta secara percuma. Kan? Okey, sebarang komen dan penambahbaikan boleh komen kat bawah ni. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki. Dan jangan lupa guys untuk like, share dan subscribe Hybrid Premier untuk mendapatkan info-info lebih lanjut mengenai automotif. Dan jangan lupa juga stay home, stay safe, kita jaga kita. Bye.